Imam Badan Drama Kota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin bertanya kepada Kementerian di bawah butiran B62. Yang pertama iaitu apabila disebut kita memerlukan belanjawan tambahan untuk polis dan juga rela. 270 juta diperlukan untuk kawalan tugasan spesifik iaitu kawalan keselamatan untuk pilihan raya. Ini juga bermakna pada sesi ataupun dalam supplementary budget ini juga kita memperuntukkan 360 juta untuk SPR, dan dikatakan dalam Suruhanjaya pilihan raya itu ada kedudukan untuk aspek keselamatan juga. Jadi saya nak tanya, ada overlapping atau tidak, ataupun mengambil kira kedua-dua jumlah ini atas tujuan peruntukan pilihan raya untuk aspek keselamatan. Dan seterusnya berkenaan perkara yang sama, saya nak tanya Timbalan Menteri, setakat mana kedudukan rela ni boleh diiktiraf, boleh memastikan keselamatan untuk tujuan pilihan raya dari segi keabsahannya. Pilihan raya adalah satu perkara yang perlukan keabsahan dari segi undang-undang, dan rela yang ditugaskan untuk kawalan keselamatan pada hari tersebut untuk tujuan pilihan raya seharusnya diberi keabsahan atau autoriti yang jelas. Saya nak bertanya, pada Januari 2012 rancangan 999 di TV3 memaparkan 40 minit siaran laporan khas berkenaan dengan anggota rela di negeri Sabah yang disemak atau diperiksa oleh Jabatan Immigration. Mereka mendapati daripada siasatan satu malam operasi, 12% daripada tangkapan dibuat adalah anggota rela sendiri yang berpakaian rela, bertopi kuning, tetapi mereka adalah pendatang asing. Dan mereka dalam rancangan TV3 itu, 999 itu, dengan jelas hostnya memberitahu yang anggota rela itu mengaku apabila diinterview, beliau ataupun mereka 12% ini membeli pakaian rela daripada pihak rela dengan harga yang cukup murah. Bukan itu saja, Timbalan Menteri, Datuk Pengerusi, mereka menjawab interview di dalam siaran rancangan itu, mereka membeli IC dengan harga RM100, RM90, yang termahal RM180. Kalau nak kepastian, ulang dan minta siaran itu diulangkan daripada TV3. Saya percaya dokumentari ataupun archive di TV3 masih menyimpan perkara ini. Dan ini dibangkitkan sudah 8 kali saya semak. Tidak ada jawapan daripada pihak kementerian, dan malam ni kita nak beri peruntukan kepada rela 120 juta. Saya khawatirlah. Bukan saja dari setakat kita nak memandang rendah kepada institusi rela, tapi pengurusan dalam aktiviti rela itu amat meragukan. Dan rancangan itu berani disiarkan oleh stesen televisi kerajaan yang dikatakan paling kredibel sekarang ni. Kenapa pihak kementerian tidak ambil sumber laporan itu dan siasat? Kalau 12% daripada anggota rela yang disiasat di Sabah terbukti pendatang asing yang membeli kad pengenalan dan juga uniform rela dengan topinya bersekali, macam mana kita nak kata rela adalah kedudukan yang kondusif untuk membantu kerajaan menguruskan perjalanan dan memastikan kawalan keselamatan dalam pilihan raya? Saya pasti rakan-rakan di Sabah ingat benar, sangat ingat tentang insiden ini. Dan ya, mungkin tengok channel antarabangsa yang lain, ada parabola, saya baru tahu. Ini yang saya sendiri tengok dan saya nampak, dan saya rasa untuk dapatkan archive TV3 ni bukan perkara yang sukar. Itu saja saya minta penjelasan, sebab rela dikatakan mensasarkan 2 juta keahlian. Jadi 120 juta diperlukan untuk tujuan itu. Saya rasa perlu jawapan daripada pihak kementerian. Dalam insiden movie itu ataupun TV3 itu, 12% itu dikatakan seluruhan ataupun apa maksudnya 12% itu? Ataupun ada
ada 20 orang rela, dua orang ditangkap atau macam mana tu? 12% secara keseluruhan? Terima kasih. Inilah baru berminat nak tahu pasal isi kandungan ni. Kata tadi tak berminat untuk tengok rancangan itu. No, saya tanya 12% yang bermakna kata tadi itu. Okey, kita tanya TV3. Saya dah beritahu tadi, kita boleh semak melalui archive dalam dokumentari TV3. Nanti Yang Berhormat dapat jawapan dia. Terima kasih. Berkenaan dengan perkara yang kedua, iaitu sebanyak 16,639 diperlukan bagi bayaran projek pembinaan rumah. SMS ni sistem simpanan ringkas SMS Subang. Perumahan SMS, ada ke perumahan secara SMS? Skim, saya minta maaf lah, apa maksud dia SMS? Okey, membina pembinaan perumahan SMS Subang, Selangor, pembinaan kompleks logistik, apa-apa semua bernilai 16 juta. Saya nak tanya pada kementerian, bukankah ini adalah satu projek pembinaan perumahan yang jelas sepatutnya duduk di bawah perbelanjaan pembangunan? Saya tak tahu macam mana perbelanjaan pembangunan boleh dimasukkan dalam perbekalan yang dianggap sebagai servis ataupun khidmat. Sepatutnya jelas semakan saya sebelum penduduk hari ini, setiap bentuk perbelanjaan yang bersifat pembinaan, dia mesti di bawah kepala pembangunan. Jadi saya harap kementerian dapat beri penjelasan kenapa pembayaran kepada pembinaan ini dimasukkan bawah bekalan yang sepatutnya duduk dalam pembangunan, kerana butiran pembangunan tidak ada satu pun pada kali ini untuk kita buat pembentangan dan memberi kelulusan. Sekiranya tidak ada, saya rasa kita tidak harus meluluskan belanjawan 16,639,000 ini, kerana dia tersilap dalam bentuk aturan perbelanjaannya. Kalau ini untuk bekalan, untuk pembangunan, duduk pembangunan, kenapa dimasukkan dalam bekalan? Dan begitu juga untuk perkara yang ketiga dalam muka surat, untuk perkara yang keempat ini, ketiga yang saya bawa tapi yang keempat dalam aturan ini, sebanyak 4,883 untuk membiayai kelengkapan lampu mata arah, ves keselamatan, pelaksanaan penugasan security forces patrolling at hotspot with more visibility, dengan izin. Kat sini tak ada. Ini juga terbukti jelas adalah bentuk pembelian berbentuk aset ataupun berbentuk pembelian tangible asset, yang juga pada muka surat muka surat awal jelas meletakkan dia, muka surat 17 Datuk Pengerusi, diletakkan dalam ruangan aset. Dikatakan ada dua jenis pembelian. Dan saya nak tanya kepada pihak Timbalan Menteri, sekiranya Timbalan Menteri atau kita semua merujuk kepada lampiran C. Lampiran C, kita ada lampiran B dan lampiran C. Di lampiran C, di bawah B62, Kementerian Dalam Negeri, di bawah perkhidmatan dan bekalan, 331,495,000. Kemudian di kepala 3,000, di bawah aset ada di sini 5,388,000 diletakkan di bawah aset. Kalau mengikut keterangan ataupun penjelasan di bawah para 4, perkara 18 ini, bawah para 4 di muka surat 9, bentuk lampu mata arah dan ves keselamatan ni, kalau mengikut di sini, jumlahnya 4,883,000 sahaja. Tapi di ruangan aset pembelian ni dikatakan 5,388,000. Datuk Pengerusi, di muka 9 sebanyak 4,883. Itu untuk beli lampu mata arah, ves keselamatan. Di muka sebelahnya lampiran C, di bawah sekali, ada di situ
perkara 30,000 aset, jumlahnya 5388,000. Jadi saya cuba untuk bertanya, lebih kurang jumlahnya lebih kurang dalam 600,000 lagi. Barangkali kita ambil daripada perkara satu, tugasan keselamatan ke, ataupun daripada kadar allowance, tak mungkin kita akan tarik daripada kadar allowance, tak mungkin. Ataupun daripada projek pembinaan perumahan, juga tidak mungkin. Jadi yang keempat, perkara keempat tu, kerana untuk membeli kelengkapan lampu mata arah, vest keselamatan dan sebagainya, jumlahnya memang 4,883,000 sahaja. Tetapi di muka sebelah, sekali lagi, di ruangan aset dicatatkan di situ ialah 5,388,000 di bawah. Jadi adakah aset lain yang tertinggal yang sebenarnya selain daripada pembelian lengkapan lampu mata arah dan vest keselamatan ni, mungkin ada perkara lain tetapi tidak pula diberi dalam penjelasan sebagaimana yang diamalkan di bawah akta perbekalan di bawah ruangan belanjawan tambahan kalau mengikut aturan mesyuarat ataupun standing order kita. Jadi ada perbezaan di situ, ada perkara 4 berkenaan dengan vest dan juga lampu mata arah yang tercatat di ruangan aset di lampiran C. Dan sekali lagi saya berpandangan jumlah pembelian aset dan juga pembinaan bangunan dan rumah ataupun sebagainya seharusnya diletakkan dalam perbelanjaan pembangunan, bukan perbelanjaan bekalan. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi.